Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mula kita selamat datang kepada yang dapat meluangkan masa untuk sedikit perkongsian tentang SPA ni. Jadi saya melihat dalam keadaan dalam pandemik COVID-19 ni, ramai orang-orang yang bekerja diberhentikan dan ramai juga yang mencari-cari kerja lah. Jadi dan ramai juga yang bila baru ni saya maklumkan dalam satu grup para perubatan tentang permohonan para perubatan untuk ambilan 2022 Julai dibuka. Ramai yang tanya macam mana nak mohon. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi sedikit tentang cara untuk para pemohon nak memohon kerja kerajaan. Saya fokus lebih kepada kerja kerajaan yang mana kita ada yang utama sekali ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Sebenarnya ada 4 ataupun 5 lubuk ataupun peluang kerjaya untuk kerja kerajaan ni. Ada 5. Salah satu yang utama ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, yang mana segala permohonan dan juga segala urusan dijalankan dalam talian. Jadi yang pertama sekali, untuk mereka-mereka yang nak memohon kerja dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA ni, pertama sekali mereka perlu mendaftar. Jadi kita boleh lihat dulu kat mana nak daftar dia. Okey, daftarnya ialah di spa.gov.my. spa.gov.my. Kita tengok sikit kepada laman tersebut sekejap ya. Okey, ini adalah laman utama bila seseorang itu melayari spa.gov.my. Inilah laman utama dia. Dan lihat kat sini kita ada kat belah kiri ni ada pemohon pekerjaan, penjawat awam, Kementerian Jabatan dan warga SPA lah. Jadi kita sebagai orang awam ni, bagi anda yang nak memohon ni, anda perlu pergi ke kat sini dan klik pemohon pekerjaan. Pemohon pekerjaan, kita pilih kat sini. Jadi anda perlu bookmark laman tersebut supaya mudah lain kali anda nak pergi, anda pergi kat laman web. Tak payahlah anda perlu type, anda cari bookmark tab tu, jadi itu boleh lah. Okey, bila anda pergi ke bahagian permohonan ni, anda akan lihat permohonan pekerjaan. Kita ada latihan para perubatan, dan dia ada pertama sekali ialah sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Kemudian dia ada kat bawahnya maklumat jabatan, gaji, syarat, lantikan, disertasi. Kemudian juga ada semakan online. Ada semakan online dari segi penjadualan periksa, keputusan peperiksaan, penjadualan assessment center, keputusan penjadualan temuduga ataupun pemeriksaan fizikal, senarai penjadualan temuduga, senarai keputusan temuduga, surat tawaran. Dan itu dia flow dia. Menurut sekarang anda perlu daftar. Dipanggil SPA 9. Dulu SPA 8I. Sekarang yang baru ni start tahun lepas SPA 9. Jadi anda pertama anda perlu daftar lah. Okey, kalau
untuk maklumat anda, untuk kat sini ada beberapa tab-tab yang penting, antaranya juga adalah soalan lazim, FAQ, frequently asked question. Ini juga anda boleh tengok, dan ia punya maklumat. Contohnya misalnya anda dah lulus exam tapi tak dipanggil untuk peperiksaan temuduga dan sebagainya, anda boleh email kepada mereka, tanya SPA lah. Jadi kerana ini semuanya melalui email. Kalau anda call by telefon tu susah juga nak dapat jawapan dia lah. Okay. Jadi malam ini kita nak fokus kepada SPA 9. Anda klik kat sini SPA 9 dan anda akan dibawa kepada SPA 9. Kalau kita tengok dia perhatian dia keluar lagi sekejap. Kalau kita beri maklumat yang salah, kita boleh dihukum dan dipenjarakan. Ini adalah untuk kita nak login dari masa ke semasa. Kalau anda dah daftar, anda masukkan kat sini lah. Nombor kad pengenalan, kata laluan, dan bagi orang yang kali pertama melayari SPA 9 dan nak daftar, anda perlu klikkan pendaftaran pengguna, klik kat sini, dan anda bisa belah kanan ni kita ada panduan pengguna. Boleh download dan lihat macam mana cara-cara kalau nak faham dari langkah demi langkah. Inilah anda perlu lihat kepada kat sini lah. Kat sini lah. Jadi kalau anda dah sudah daftar, anda kena masukkan nama dan juga kata laluan. Kalau lupa kata laluan, tersilap apa, anda boleh klik kat bawah ni, lupa kata laluan. Jadi bila kita nak daftar ni, kita keluar satu email khusus, email official kita lah, yang mana kita sentiasa buka. Kerana sebab ramai calon-calon dia mohon, kemudian dia tak buka email. Bila SPA panggil, dia tengok dah lepas tarikh exam, ataupun bila exam panggil, dia tengok esok dah nak exam, dia tak sempat nak buat persiapan lah. Okay. Kalau anda dah ada, anda boleh dah ada ni dah berdaftar dengan SPA, anda boleh terus masuk kat sini, masukkan nombor IC, kata laluan dan log masuk. Okey, kalau ini betul, kalau bagi calon-calon baru, anda klik pendaftaran pengguna. Anda klik pendaftaran pengguna ni, anda akan lihat ini maklumat lah, daftar akaun baru. Anda boleh isi semua lah maklumat anda, maklumat IC tanpa ni, nama penuh, nombor telefon, email, kata laluan. Anda boleh set kata laluan anda sahkan, selamatkan. Jadi sebelah sini kita ada pula soalan kalau katakan anda lupa kata laluan, dia akan tanya balik untuk tujuan reset kata laluan. Kalau lupa nama pertama ibu, sahkan nama ibu, nama kelahiran pemohon, sahkan. Anda boleh pilih kalau anda dah ada, kalau tu nanti dia keluar lah Johor di mana anda dilahirkan. Kemudian di situ anda klik bersetuju, anda klik daftar. Bila anda dah klik daftar, anda kena bawa balik kepada halaman tadi lah, halaman yang ni lah, dia masukkan ni. Okay. Jadi anda boleh baca sini boleh baca semua tentang panduan pengguna ni dalam bentuk PDF. Kita klik kita tengok apa jadi. Bila kita klik, kita akan dapat dia ada lebih kurang kat sini sekarang hampir 40 muka surat panduan dia. Dari satu ke ini anda boleh muat turun. Macam mana dia kat sini pendaftaran, cerita maklumat, cara nak isi kan. Tengok sesuatu kat sini dia ada very agak terperinci macam mana nak tukar kata laluan, nak tukar jawapan soalan keselamatan, maklumat peribadi tu. Tadi kita isi. Lepas anda klik, anda kena simpan. Kemudian akademik anda tidak bermula dengan PT3 punya atau SRP lah. Kalau dulu SRP, kemudian
SPM Art, anda panggil PG3. Anda boleh isikan dia, dah tulis kat sini. 1 tu apa dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Anda isi je, just follow je. Saya rasa kalau anda betul follow ni tak sampai setengah jam, anda dah boleh isikan semua ni lah. Semua ini. Dan kalau anda tulisan SPM, SPVN, SPMV, ini dia punya ya. Nak isikan maklumat yang diperlukan lah, iaitu putusan ya, putusan detail lah. Kena klik simpan. Ini untuk screen sijil vocational Malaysia. Ini ada kecat saja macam mana. Peperiksaan ulangan. Ini ialah misalnya anda SPM anda tak dapat kredit dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Misalnya anda nak mohon separah perubatan tetapi kelayakan minimal yang diperlukan ialah kredit, tapi anda hanya dapat lulus pangkat D atau pangkat E. Jadi anda perlu ambil peperiksaan ulangan. Bila dah dapat, masuk kat sini tambah. Jadi dia SP akan ada maklumat anda terkini lah, kelayakan yang terkini lah. Okay. Ini untuk SPM, Sijil Kemahiran Malaysia. Kepada semua orang yang mengambil peperiksaan Malaysia, sama ada SPM, SPVN, SQM, ini ada SPPN lah, layak untuk memohon kejelajahan. Cuma syarat utama sekali ialah warga negara Malaysia dan juga kepujian dalam bahasa Malaysia. Itu syarat yang paling asas sekali lah. Kalau anda pemustahil, anda tak layak untuk memohon kejelajahan. Seterusnya adalah stamp juga. Kalau anda ada stamp, kemudian sijil matrikulasi. Dia berbeza lah, tengok kepada jawatan yang anda pohon lah, jawatan yang anda pohon. Ini pengajian tinggi. Kalau anda dah belajar ke IPTA, IPTS, pengajian tinggi, anda isikan. Pengertian sini, bagi kolom setiap versi adalah bermaksud isi yang mengeluarkan sijil yang disebut versi dan bukannya tempat calon belajar. Kadang-kadang ada yang kursus yang diikuti itu adalah dilakukan ke lain, tapi di bawahnya ITM, tapi diletak di lain kan, dianjurkan di tempat lain. Anda kena masukkan tempat lah. Ini profesional atau kristal. Kalau anda kelayakan, misalnya anda kalau anda juditera itu anda ada lembaga daftar dengan lembaga juditera Malaysia. Kalau accountant, anda berdaftar dengan lembaga accountant. Okay. Item seterusnya adalah maklumat tentang berkhidmat. Ini untuk orang yang berkhidmat. Jadi untuk SPA ni dia ada beberapa kategori. Pertama untuk calon fresh, ya. Yang kedua untuk calon yang sedang berkhidmat dengan persekutuan, dan yang ketiga adalah untuk calon yang sedang berkhidmat dengan misalnya dengan kajian negeri ataupun PDT, ya, sihat berkuasa tempatan. Anda boleh tengok kat sini. Kata kalau mereka yang bekerja, dia hak umur ialah untuk penyampaian jawatan dia, hak umur dia bukan macam separa lah. Kalau separa perubatan tu hak umur maksimum 25 kan. Tapi untuk jawatan lain anda boleh mohon lah. Kalau tak silap saya, untuk yang ini 38 tahun yang berkhidmat dengan kerajaan negeri ataupun PDT. Kalau yang berkhidmat dengan kerajaan persekutuan, bawah kementerian dan sebagainya, hak maksimum anda adalah 51. Okey, kita ada dalam tadi adalah maklumat bukan akademik lah. Maklumat kebolehan bahasa. Kalau anda boleh bahasa tu, anda just kenalkan ikut saja yang di panduan yang diberi. Kemudian bakat ni bila anda memohon jawatan, misalnya guru fotografi ataupun pembantu kesenian, pegawai kesenian kebudayaan, kan, dia ada bakat-bakat yang perlu dimiliki oleh calon sebelum mereka nak memohon. Sukan, okey. Dan seterusnya kita ada ialah
95 lah penerima bantuan. Okay. Jadi anda boleh, saya sarankan anda download semua kali ini, senang nak rujukkan bila nak isi lah. Juga untuk orang kurang payah pun tidak dipinggirkan. Jadi orang kurang payah ini boleh memohon jawatan yang sesuai dengan kelayakan mereka. Okay. Ini 10.2 adalah tentang separa perubatan. Separa perubatan ni dia ada pengambilan 2 kali setahun. Jadi ambilan yang untuk bulan Julai ni dia baru tutup hari Ahad lepas. Jadi kalau anda terlepas, anda boleh isikan untuk ambilan tahun depan, Januari tahun depan, yang mana dia akan mula iklan dalam bulan Jun dan akan ada peksa lah dalam 8, 9, tahun 2 lah. Jadi kalau anda terlepas, anda boleh mohon lah. Jadi ini ialah untuk separa perubatan. Anda boleh pilih mana latihan yang anda inginkan. Kita tengok kat sini dia ada lebih kurang 38 surat. Lihat dan ada masalah lah untuk anda isikan borang SPA 9. Last sekali ialah peraturan pemohon. Lepas anda dah isi semua sekali, dia kata kat sini, calon mesti semak kembali senarai jawatan yang dipohon adalah seperti yang calon pilih. Pastikan tarikh hantar dan tarikh dapat adalah sama. Jika sama bermaksud permohonan berjaya sampai ke SPA. Jika tak sama, sila semak semula pada maklumat yang diberikan. Pastikan semua bertanda asterisk, isi dan disimpan. Okey, pendaftaran untuk SPA ini dia sah selama 1 tahun lah. Katakan anda mendaftar bulan Julai tahun lepas, dia akan luput pada, katakan anda daftar pada 31 Julai, maka 2021, 30 Julai itu dia akan luput. Maka kalau ada iklan yang tutup pada 2 hari bulan Ogos, tapi anda tak perbaharui, maka anda tak akan dipanggil untuk exam. Jadi seleloknya anda isikan, anda perbaharui awal tahun lah. Jadi ini masa terbaik lah. Masa sekarang ni belum keluar lagi, adalah keluar beberapa iklan, tapi elok anda perbaharui supaya pendaftaran anda sah untuk inilah. Taklah anda ternanti-nanti kenapa tak ada email. Mohon dah banyak kan, saya tak ada email. Jadi itu sedikit tentang inilah, tentang cara nak isi SPA 9 ni lah. SPA 9. Jadi itu ialah lebih kurang tentang ni cara nak isi. Kalau anda dah isi, anda perlu pastikan ianya sah lah. Sah ya. Okey. Kita tengok pula kepada apakah dia yang tengok kepada soalan lazim lah. Dan biasa yang ditanya, yang calon mungkin nak tahu. Okey. Jadi ni saya ambil daripada portal SPA tadi lah. Tadi kita lihat kat sini dia ada ditanya. Kalau dulu dia panggil SPA 8I, misalnya SPA 9 lah. Okey, kita nombor 1 mungkin tak relevan untuk pesan kita ni. Okey, nombor 4 data tu sudah saya dah tunjuk tadi, anda boleh tengok balik video ni. Pastikan nombor kad pengenalan dan nama penuh dimasukkan sama seperti dalam IC. Kalau dalam IC ada binti ataupun B, masukkan, ataupun anak perempuan lagi kena masukkan. Okey. 7. Saya telah daftar akaun baru dan apakah mengingatkan tempatan ini tak related lah ya. Nombor 8 ya, anda boleh baca benda semua ni. Okey. Okey, kita nombor 9. Saya telah mohon sebanyak 15 jawatan. Jadi anda boleh mohon sebanyak
15 jawatan, tapi dia akan ada pemadanan job matching. Sistem SPA akan matchingkan mana jawatan yang sesuai. Okay. Nombor 10 ialah saya melepasi tapisan dan menunggu penyaduan. Apakah pendaftaran dalam SPA akan menjelaskan status? Tidak kan? Tidak. Kalau kita dah lepas tapisan, maka kita akan guna. Okay. Kenapakah pemegang ijazah sarjana muda tak boleh mohon jawatan? Okey. Untuk makluman anda, kita ada grade, ada 4 grade dalam perkhidmatan kerajaan SPA ni. Dipanggil grade 11, grade 19, grade 28 dan grade 41. Di mana grade 11 ialah untuk pemegang PT3, 19 untuk pemegang SPM, 28 untuk diploma dan 41 untuk ijazah. Jadi kalau anda pegang ijazah, anda layak mohon jawatan yang memerlukan kelaikan ijazah dan juga diploma. Kalau 41 anda boleh mohon jawatan 41 dan 48, 41 dan 28. Kalau anda ada diploma, anda boleh mohon jawatan yang memerlukan kelaikan minimum diploma dan juga SPM. Dan kalau anda ada SPM, anda boleh mohon jawatan grade 19 untuk SPM dan grade 11 untuk PMR atau PT3. Jadi konsep dia adalah one step lower. Jadi kalau anda dah ada degree, anda tak boleh nak mohon untuk jawatan yang nak kelaikan SPM. Okay, ini tentang bila ada pengambilan, anda akan nampak dalam satu iklan, biasanya dia akan ada berapa pengambilan dia. Misalnya contoh dia nak calon, dia nak untuk jawatan tetap dia nak 20, simpanan 10. Simpanan 10 ni ialah untuk kalau ada calon yang ditawarkan menolak tawaran, maka dia akan pilih kepada calon simpanan. Kalau ke-14, saya mempunyai kelayakan akademik sarjana muda dan sarjana. Kenapakah? Okey, dia kat sini dia tak automatik keputusan tertinggi yang dipaparkan. Kalau tak paparkan, anda boleh klik tambah keputusan untuk menambah kelayakan. Okey, itu saja saya rasa dalam ni ada lagi soalan lagi tentang ni. Kita tengok baliklah. Tengok balik. Jadi jangan segan dan jangan malu untuk kalau ada masalah, anda email saja kepada link yang diberi adwan.spa.gov.my. Saya nak cerita baru ni ada seorang calon dipanggil untuk pembuga, tapi dia dah lulus exam dalam bulan 10 ketika saya, tapi dia terlepas pandang, cek pembuga dia dah lepas pada 15 Disember. Dia cek tu tahun 28, minggu lepas 30. Terus dia buat email mengadu, maka dia dapat tarikh baru. Nasib baik dapat tarikh tembuga untuk jawatan tu masih lagi berjalan. Jadi dia boleh ni lah. Boleh. Kalau dah habis tempoh tembuga tu, lepas masih disayang. Sayang kalau nak lulus exam satu hal bukan senang. Okey, bukan senang, tapi sebab kesilapan dari segi tak sensitif, tak peka lah, maka terlepas peluang. Ada juga sebab terlepas sebab tak tengok, tak buka email dan sebagainya lah. Okey, sebelum saya nak kalau anda ada apa-apa, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Kalau ada soalan dan berikan komen. Saya nak share pula kepada nanti saya jawab soalan Pertimawati. Saya nak share satu lagi dari segi tentang orang kita tak tahu apa. Bila anda dah daftar, anda boleh semak status anda. Katakan
Bagi yang memohon separuh peratan yang tutup 2 bulan Januari lepas, anda boleh semak status permohonan anda. Dia akan ada lebih kurang 4 status yang mungkin anda akan temui, iaitu kita ada kat sini, saya share ni. Okey, mungkin saya cuba besarkan sikit ataupun ini lah. Okey, kita lihat kat sini ya. Okey, kita pada depan apa dia kata sini. Okey, sekarang kita dah awal tahun kan, jadi kita kena faham lah kalau yang baru yang dah daftar, katakan dia lepas tengok ni, dia daftar, dia boleh tengok apakah maksud status. Bila dia check lagi, anda boleh check status permohonan anda lah, apa status dia. Kat sini kita ada 4 status dia. Pertama ialah melepasi syarat-syarat semasa yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. Ini contoh kalau pegawai takbir, okey, dah ada nombor urusan. Kalau macam separuh perubatan dia akan dari sini lah. Latihan separuh perubatan, nombor urusan dia ada lekuk di sini, tarikh tutup misalnya 2/1/2022. Status urusan melepasi syarat-syarat semasa yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. Kalau anda oleh iklan separuh perubatan, dia ada menyatakan anda kena ada kredit dalam bahasa Malaysia, kemudian anda kena ada perpujian dalam matematik, dalam subjek bergantung pada latihan yang ada pohon lah. Jadi kalau anda anda cek kan 2 minggu lagi, 3 minggu anda dah cek, anda dah melepasi syarat ni, anda tunggu saja untuk exam, untuk tarikh exam. Jangan tunggu dah keluar tarikh exam baru anda boleh start dari masa ke masa, 2 minggu sekali kan cek balik. Kalau anda mohon dah 8 jawatan, anda cek status dia apakah kat sini melepasi syarat ataupun tidak. Ini yang kalau dia mohon jawatan yang dia melepasi syarat minima, syarat minima. Okey, ini ialah kalau yang tak melepasi syarat minima. Syarat minima ini dia nama sebelah kiri lah, nama jawatan penolong pegawai perancangan bandar grade 29. Kalau tadi grade 41 adalah grade 29 juga penolong pegawai. Dia gini, kalau pegawai 41, penolong pegawai 29, kalau pembantu pegawai 19. Ini ialah tengok kepada ialah kalau pentadbiran N lah, kalau kesihatan U, macam kalau para perubatan ni, kalau peringkat diploma dipanggil U29, peringkat CJ dipanggil U19. Maka jawatan macam pegawai sains, perubatan U41. Okey. Ini yang melepasi syarat, ini yang tak melepasi, ini yang ramai yang dah isi borang, tapi tunggu-tunggu tak ada, tunggu ini tak ada, dia tak check kat sini. Dia tak check kat sini. Sebab tu kalau anda katakan anda dah daftar lebih tahun lebih banyak, anda tengok banyakkan ni anda tak lepas, jadi anda just remove, biasanya jawatan mana tak layak. Kalau anda isi juga, anda tak layak untuk ni lah kan. Jadi menimbulkan frust pula tak dapat jawatan. Jadi anda elok cari yang mana anda melepasi tapisan. Dia ada dua, satu kelayakan umum, kemudian kelayakan yang ditentukan oleh jabatan atau kementerian, bidang perusahaan. Dia ada tengoklah lokaliti, mata pelajaran apa anda. Jadi ini yang kedua lah. Jadi yang pertama tadi data dia melepasi syarat, yang kedua tidak melepasi syarat tapisan. Okey. Yang ketiga ialah bila anda dah lepasi syarat, kemudian di keluar makluman tentang exam, anda boleh semak status anda exam lulus tak lulus. Okey. Ini dia punya status tak berjaya dan peperiksaan diwajibkan. Tak berjaya, peperiksaan diwajibkan. Peperiksaan ni dia ada banyak actually kan. Dia panggil aptitude ataupun psychometric. Aptitude ini ialah peperiksaan di mana anda ada uji dari segi dia ada tengok pada jawatan lah, ada 3 section, pengetahuan am, daya sains masalah dan juga bahasa Inggeris. Dan kalau bagi grade tertentu mungkin hanya ada macam separuh perubatan ialah pengetahuan am dengan bahasa Inggeris untuk peringkat diploma, untuk peringkat sijil psychometric. Jadi ini
tak berjaya. Tak berjaya. Nabi semak lah. Berjaya ataupun tidak berjaya. Ada juga yang dapat status ni sebab dia tak perasan, dia dipanggil exam. Tak ada peperiksaan ataupun tak ada assessment center. Dia ada sebarang jawatan dia. Selain daripada ujian, dia ada juga ujian fizikal. Ujian fizikal ni lebih kepada jawatan-jawatan yang melibatkan penguasaan lah, jawatan melibatkan penguasaan seperti pegawai penguasa, kastam, mereka yang beruniform lah, dia ada ujian fizikal. Jadi bila anda tahu jawatan tu ada ujian fizikal dan anda katakan memakai kacamata dan anda rasa anda tak fit, kerana jangan bazirkan masa anda untuk mohon jawatan tersebut. Kalau tidak, anda mungkin lulus dalam peperiksaan tapi anda tidak akan lepas ujian fizikal lah. Fizikal ni kena orang yang betul-betul fit lah. Okey, itu saja saya rasa untuk malam ini. Terima kasih kepada yang ini. Jadi saya cuba jawab. Bila latihan psikometrik untuk separa perubatan bagi sijil dan diploma? Okey, bagi separa perubatan ni, kalau terlihat kepada format bulan Ogos yang lepas untuk ambilan baru ni, di Januari ni, dia untuk sijil dia ada ujian psikometrik. Kalau untuk diploma dia ada PC, PSEE, Public Service Examination, yang merangkumi 2 section lah. Jadi kalau untuk ambilan Julai 2022 ni saya jangkakan dalam, kalau tak bulan 2 akan lewat bulan 3 lah dia akan ada pressure. Jadi anda boleh mohon, kalau layak anda boleh mohon untuk peringkat sijil dan peringkat diploma. Okay. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ini. Jadi kalau terima kasih kepada Fatimawati dan juga Muhammad Fatul kerana hadir semua ini. Jadi saya bercadang untuk akan ada seri kedua. Pertama ni anda dah daftar. Seri kedua ni mungkin kita tengok pada hari Jumaat ni, kita tengok macam mana contoh. Misalnya untuk makluman, ada beberapa iklan yang akan tutup pada hari Ahad ni. Ada beberapa iklan yang akan ditutup pada hari Ahad ni. Kita cek sekejap. Dia untuk orang yang adalah grade 19. Grade 19 ada iklan yang kali ni kadang-kadang tak ni akhir tahun kan, ramai orang terlepas pandang ataupun dia memang ada mohon jawatan tersebut, tetapi sebab dia sibuk ke dan sebagainya kan, jadi sayang lah, sayang terlepas. Tak kita tahu memang anda boleh mohon sampai 50, tapi nasihat saya anda pilih mana jawatan yang betul-betul anda berminat lah. Sebab minat tu akan mengatasi segala kesusahan untuk berhadapan dengan exam. Okey, kalau ikut kat sini dalam ni ada kat sini iklan yang akan ditutup pada minggu ni. Hari ni tutup satu jawatan, iaitu penolong pegawai keselamatan grade KP29. Dia kalau KP ialah melibatkan penguasa lah. KP tutup malam ni. Tutup sebelum pukul 12 ni lah. Ada sebab kekosongan dia 5/100. 5/100 artinya ialah 5/100 ni ialah untuk 5 dia ambil untuk calon tetap, 100 lah untuk simpanan. Okey, yang akan tutup pada hari Ahad ni. Ini mungkin anda yang ada SPM, ada diploma, anda boleh mohon, iaitu pembantu pertahanan awam grade KP 29, penempatan di Jabatan Sukarelawan Malaysia, iaitu rela tutup pada 9 Januari.
6 Januari. Ada 20 campur 40, 20 tetap, 40 dah salun simpanan, dan satu lagi adalah pegawai immigration. Ada 2 jawatan akan tutup pada hari Ahad. Jadi kalau anda memang ada minat pekerjaan yang beruniform, anda boleh mohonlah. Cuma seperti ingatan saya, kalau dia KP19 ni penguasa dia akan melibatkan pada ujian fizikal. Lepas anda lulus periksa bertulis, akan ada ujian fizikal. Adalah ujian dia nak tengok anda layak tak layak, ujian dari segi mata, ujian dari segi kecergasan. Jadi untuk kalau anda belum lagi subscribe kepada channel Berita SPA 9 ni, anda boleh subscribe dia. Saya cuba tulis kat sini dia punya link untuk anda tak terlepas ada. Jadi anda tak tahu apakah airline semasa SPA yang keluar, anda boleh tengok dengan laman web tadi, laman web SPA, ataupun anda follow Facebook SPA. Dia akan ada makluman panggilan makluman untuk kerja kosongan ni. Jadi kalau anda berminat, anda boleh mohon. Katakan dalam senarai anda dulu tak ada ni jawatan tu, anda boleh mohon lah. Kalau anda dah lebih daripada kota dia, anda buang mana yang anda rasa memang tak kurang minat atau memang tak lepas kan, anda ni lah. Okey. Itu dia punya t.me Berita SPA 9. Anda boleh klik dan subscribe kepada ini. Kat sini saya banyak permudahkan segala makluman dari SPA di Facebook. Saya paparkan kat situ supaya ni lah. Saya tengok kat sini public channel ni dah lebih kurang 1,800 orang yang percuma saja benda ni. Percuma saja, semua nak memudahkan anda. Kalau anda nak buka laman web, nak buka Facebook tu tak sempat, anda just tengok ni 2-3 hari sekali tengok pada berita SPA 9 ni apa berita. Kalau anda dah diadakan masa ni berita tentang makluman tentang airline, makluman tentang peperiksaan, tarikh peperiksaan, makluman tentang keputusan peperiksaan, makluman tentang temuruga dan ketemuruga dan sebagainya lah. Jadi boleh, kalau belum join lagi, boleh join dalam ni lah. Okay. Jadi itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada yang hadir. Jadi anda boleh terus follow pada page. Saya akan maklumkan kalau hari Jumaat ni untuk kita buat, mungkin kita akan tengok satu contoh, kita go through secara ringkas ya. Saya cadangnya tak lebih dari 30 minit untuk terlihat kepada contoh satu iklan jawatan dan adakah apa syarat-syarat dia lah, supaya anda lebih faham. Jadi taklah anda isi saja dan kemudian kata menanti buat yang tak jujur. Jadi terima kasih lagi kepada yang hadir. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.